Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam siri CDL Talk Minds On secara dalam talian. Program CDL Talk Minds On ini merupakan satu lagi program secara live anjuran Connecting.Learning, jaringan percikan pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada siri pertama ini, iaitu yang merupakan program yang dulu kali diadakan, kami bawakan dua orang speaker yang hebat, iaitu Datuk Dr. Amin bin Senin, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia selaku speaker pertama, dan Puan Suhaili binti Muhammad Yusof, pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan selaku speaker yang kedua. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput speaker pertama program CDL Talk Minds On. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang akan membincangkan dan menjelaskan program CDL Talk Minds On. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton yang bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah kita akan dapat bersama-sama dengan satu sesi yang menarik, sesi menarik yang akan diisi oleh pembicara jemputan kita, Dr. Suhaili Muhammad Yusof. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan kepada siri baharu Connecting.Learning, iaitu CDL Talk Minds On. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, salah satu hasrat besar kami apabila kami menggerakkan CDL ataupun Connecting.Learning ialah kami cuba berusaha untuk memacu perubahan pendidikan, khususnya institusi persekolahan yang kami harapkan dapat membudayakan naratif baharu persekolahan. Oleh itu kami berpendapat perubahan tersebut hanya dapat dipacu dengan pantas jika berlakunya systemic change ataupun perubahan sistemik. Dan kami juga berpendapat perubahan sedemikian hanya boleh berlaku apabila setiap warga pendidik di Malaysia melaksanakan ataupun execute autonomi profesional mereka dengan bersungguh-sungguh. Maka dalam konteks itulah kami menggunakan salah satu strategi Connecting.Learning, iaitu Professional Learning Network ataupun jaringan pembelajaran profesional. Salah satu inisiatif yang berusaha sebenarnya untuk membudayakan perkongsian profesional di kalangan warga guru. Dan dalam kerangka inilah juga kami memulakan gerakan Cikgu Bantu Cikgu dengan siri perkongsian CDL Hands-on Online Session. Siri ini sebenarnya telah berjalan lancar setiap minggu dan telah pun memasuki minggu yang ke-14 kalau saya tak silap. Dan alhamdulillah sesi tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakan-rakan guru daripada seluruh Malaysia. Dan pada hari ini kami akan melancarkan pula satu siri pelengkap, complementary inisiatif kepada siri CDL Hands-on Online Session itu, iaitu satu siri yang berorientasikan Minds On yang kami namakan sebagai CDL Talk Minds On. Dan antara objektif CDL Talk ini ialah sebenarnya kami cuba untuk menimba iktibar ataupun lesson learned dari pengalaman dan juga kebijaksanaan para pengamal pendidikan dan juga pakar pendidikan apabila mereka membincangkan hal ehwal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan dalam masa yang sama juga kami berusaha untuk menjadikan CDL Talk Minds On ini menjadi sumber perkongsian di kalangan warga pendidik untuk mendapatkan insight sebenarnya apabila mereka mendepani cabaran dalam pengurusan pembelajaran seharian.
ataupun mungkin juga insight yang dapat menyokong dan melengkapkan perencanaan perubahan pendidikan di institusi masing-masing. Dan saya berharap semoga CDL Talks Minds On ini akan memberikan manfaat kepada semua warga pendidik di Malaysia. Kami berbesar hati menjemput Dr. Suhaili Muhammad Yusof untuk berkongsi dalam siri pertama ini sebagai pelancaran kami untuk membincangkan satu tajuk yang saya rasa penting dan cukup relevan pada ketika ini apabila beliau membincangkan nanti tentang teori dan amalan dalam kepimpinan kontekstual pengetua serta kepentingan dimensi kecerdasan kontekstual dalam pengukuran kepimpinan abad yang ke-21. Saya telah membaca artikel yang diberikan kepada saya oleh Dr. Suhaili dan saya sudah lama mencari perbincangan yang betul-betul bukan saja kontekstual tetapi juga relevan dalam konteks kepimpinan pendidikan di Malaysia. Dan saya dapati berdasarkan artikel beliau itu, beliau telah mencadangkan MyClips, salah satu instrumen yang mengukur tentang kepimpinan kontekstual pengetua yang dibuat dalam konteks Malaysia. Dan salah satu yang menarik saya lihat ialah apabila dia mencadangkan salah satu komponen yang penting dalam dimensi kepimpinan kontekstual itu ialah kecerdasan kontekstual, dan ini saya rasa merupakan suatu perkara yang menarik dan insya-Allah nanti kita berharap introductory session pada pagi ini yang kita mulakan untuk Dr. Suhaili memulakan perbincangannya akan disusuli dengan perbincangan selanjutnya. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Suhaili dan terima kasih kepada semua pihak dan warga pendidik yang menyokong usaha kecil kami ini untuk sama-sama meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Amin di atas penjelasan berkaitan CDL Talk Minds On sebentar tadi. Diharapkan program CDL Talk Minds On ini dapat memberikan impak besar kepada pendidikan di negara ini, sejajar dengan tagline Connecting.Learning iaitu Cikgu Bantu Cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan, program ini akan diteruskan dengan speaker kedua. Untuk itu, dipersilakan Puan Suhaili binti Muhammad Yusof, pensyarah IPG Kampus Sultan Mizan, Terengganu. Tajuk yang akan dikupas oleh beliau adalah teori dan amalan dalam kepimpinan kontekstual dan dimensi kecerdasan kontekstual dalam pengukuran kepimpinan abad 21. Dipersilakan Puan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator pada hari ini yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Mat Nawi, dan terima kasih kepada founder Connecting.Learning iaitu yang berbahagia Dr. Amin, Datuk Dr. Amin bin Senin selaku mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi saya rasa bertuahnya saya pada hari ini dijemput oleh figura hebat Malaysia dalam pendidikan. Dan juga dihormati kepada yang berusaha Dr. Zalina Muhammad Tahir dan juga yang berusaha Dr. Mahendra Singh Nada Singh. Okey, saya terus kepada perbincangan topik kita pada hari ini. Sebenarnya hasil kepimpinan kontekstual ni adalah salah satu daripada variabel kajian saya dalam PhD saya. Dan sebenarnya main kajian saya adalah komitmen guru. Cuma salah satu variabel yang saya guna dan saya bangunkan dalam kajian ini adalah kepimpinan kontekstual. Okey, saya Suhaili binti Muhammad Yusof, pensyarah dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institusi IPG Kampus Sultan Mizan Besut Terengganu ya. Dan hari ini sedikit saya berkongsi tentang teori yang mendasari kepimpinan kontekstual dan juga amalan yang boleh kita lihat berdasarkan kepada negara-negara luar dan juga Malaysia sendiri
dan juga mengapa dan kecerdasan kontekstual ini penting dalam pengukuran pemimpin untuk abad 21. Jadi yang pertama adalah bagaimana konsep kepimpinan kontekstual ini wujud. Jadi kalau kita tengok kepada kepimpinan kontekstual ini, sebenarnya teori yang mendasari kepimpinan ini adalah teori kontingensi Fiedler lah, yang diperkenalkan oleh Fiedler 1964 dan juga 1978, di mana berdasarkan pada teori ini, iaitu konsep kepimpinan berkesan tidak boleh dibuat generalisasi, tetapi ia bergantung kepada situasi tertentu. Bermaksud kepimpinan yang sama yang mungkin kita rasa berkesan pada satu ketika ini mungkin tidak lagi berkesan pada situasi yang akan datang. Dan yang kedua, menggunakan strategi tertentu atau mencontohi amalan terbaik kepimpinan dari negara lain hanya propaganda. Ini saya petik daripada Norman Engel 2020 lah, tahun 2020. Dan Dr. Norman merupakan pelopor sebenarnya kepada kepimpinan kontekstual di Malaysia sendiri. Dan yang ketiga, tiada istilah one size fits all untuk kepimpinan. Dan seterusnya adalah meniru amalan terbaik kepimpinan negara lain mungkin tidak menghasilkan kesan yang memberangsangkan. Jadi ini adalah bila kita tengok bagaimana teori kontingensi ini mengulas tentang kepimpinan. Dan yang saya nak highlight kat sini adalah konsep konteks dalam kepimpinan kontekstual itu sendiri. Jadi jika kita tengok kepada konteks yang saya ketengahkan, jadi konteks dalam kepimpinan kontekstual ini merujuk kepada sarjana pendidikan khususnya dalam bidang kepimpinan iaitu Bossert et al. 1982, Hellinger 2016, Brown et al. 2011 dan juga Leithwood. Mereka ni adalah tokoh-tokoh lah dalam, kalau kita kata tentang kepimpinan dalam pendidikan, memang tokoh-tokoh tersohor. Jadi saya mendefinisikan sebenarnya kepimpinan kontekstual merupakan kebolehan pemimpin dalam mentafsir konteks, berfikir secara bijaksana dan tangkas dalam tindakan, mengurus, mentadbir, memimpin sekolah dengan penuh berhemah. Jadi key points untuk kepimpinan kontekstual adalah bijak mentafsir konteks, berfikir bijaksana dan juga tangkas. Jadi itu adalah key point untuk kepimpinan kontekstual yang diperketengahkan dalam my clips. Okey, jika kita merujuk kepada Hellinger 2016, Leithwood 2017, Brown et al., kita akan lihat bahawa konteks yang dimaksudkan berdasarkan kepada mereka adalah lokaliti sekolah ataupun sejarah sekolah ataupun polisi yang diperketengahkan daripada negara tersebut, bajet, teknologi dan juga sosioekonomi. Ibu bapa juga merupakan antara konteks yang perlu diambil kira dalam mengenal pasti kepimpinan yang sesuai. Jadi ini saya kutip daripada Hellinger, daripada Leithwood dan juga Brown et al. Apakah konteks yang lebih meluas di samping apa yang kita faham sebelum ini, konteks lebih kepada faktor dalaman. Sebenarnya konteks yang diperketengahkan di my clips merangkumi faktor luaran dan faktor dalaman sekolah. Literatur kepimpinan berasaskan konteks dan budaya. Okey, saya sharekan di sini beberapa kajian terkini yang mana mengatakan bahawa kejayaan mereka dalam mentadbir sekolah adalah berdasarkan kepada kepimpinan berdasarkan konteks. Pertamanya daripada Al-Qahtani et al. 2020, di mana kajian dibuat di Arab Saudi dan mendapati bahawa di sana kepimpinan yang lebih sesuai adalah kepimpinan Islamik. Kajian oleh Norman et al. 2017, 2018 di Malaysia, beliau mendapati bahawa di Malaysia kepimpinan yang lebih sesuai adalah merujuk kepada kepimpinan yang berorientasikan humanistik dan juga kolaboratif. Strong dan Hellinger 2015 di Vietnam, mereka mendapati bahawa kepimpinan yang sesuai di Vietnam merupakan integrasi kepimpinan autokratik dan juga kepimpinan moral. Dan yang berdasarkan kepada bacaan saya, mengapa mereka lebih menjurus kepada kepimpinan autokratik, dia ada kaitan dengan kepercayaan mereka lah dalam Confucianism yang sangat berpegang kepada struktur dan hierarki. Jadi
kita nampak kepelbagaian dalam kepimpinan yang berbeza berdasarkan kepada konteks. Manakala Dow et al. 2016 di China mendapati bahawa kepimpinan yang sesuai yang untuk diadaptasi di tempat mereka adalah kepimpinan transformational dan juga instructional. Jadi ini antara literature yang saya kutip yang mana berkaitan dengan konteks dan budaya. Okey, sekarang saya terus kepada bagaimana pengukuran bagi konstruk kepimpinan kontekstual pengetua sekolah yang mana saya telah my clips telah di copyright sebenarnya under my IPO dan juga penulisannya telah kita publish dalam Scopus Q2 dan berdasarkan kepada analisis yang saya jalankan mengatakan bahawa terdapat 3 dimensi utama sebenarnya konstruk kepimpinan kontekstual ini, iaitu yang pertama dimensi keserakanan ataupun collegiality, yang kedua dimensi sokongan pedagogi, pedagogical support, dan juga dimensi yang saya rasa ini merupakan elemen baru yang mana bab kata Datuk tadi ada satu unsur yang mungkin kita boleh highlightkan untuk kepentingan untuk kepimpinan abad 21 iaitu dimensi kecerdasan kontekstual ataupun contextual intelligence. Okey, saya kongsikan sedikitlah bagaimana saya membina instrumen kepimpinan ini. Jadi melibatkan kepada 3 fasa. Yang pertama adalah fasa 1 di mana item-item untuk pembinaan instrumen ini adalah merujuk kepada amalan 7 amalan utama yang berdasarkan kepada dapatan Norman pada 2017 dan 2018 sebenarnya. Jadi berdasarkan Norman telah mensenaraikan terdapat 7 dimensi utama yang mana amalan pengetua dalam konteks Malaysia sendiri. Jadi 7 dimensi utamanya adalah yang pertama adalah providing vision and specific goals for the school. Yang kedua, improving curricular and co-curricular activities. Yang ketiga, being friendly and approachable. Maksudnya senang didekati dan juga ramah dengan warga sekolah. Developing teachers and staff members. Maksudnya fokus kepada pembangunan staf guru-guru ataupun warga sekolah. Creating positive work and environment. Maksudnya mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Collaborating with stakeholders. Jadi antara yang dimasukkan sebagai elemen penting adalah kolaborasi antara warga sekolah, antara sekolah dengan mungkin JPN ke, PPD ke ataupun dengan community. Dan yang terakhir adalah creating behavioral expectation and maintaining discipline. Jadi antara yang ditekankan dalam konteks Malaysia adalah mengekalkan ataupun mengenal pasti pelajar-pelajar berada pada disiplin yang baiklah. Dan untuk menjadikan konsep kepimpinan kontekstual ini lebih unik ataupun novelty, saya telah menggabung jalinkan sebenarnya satu elemen penting iaitu contextual intelligence lah sebagai extraordinary yang perlu ada pada kepimpinan abad 21 ni. Dan bagaimana saya mengambil elemen ini adalah berdasarkan kepada reference yang daripada Kurz, Houston, Mayo and Nohria, Mary Shane and Mampin 2018, Morowani dan juga Lang 2019. Semua mereka ini adalah antara sarjana yang prominent scholars lah dalam kepimpinan. Sebagai contohnya Prof Mary Shane ini dengan jelas menyatakan bahawa perlunya kecerdasan kontekstual ni dalam kepimpinan sekolah, khususnya untuk kepimpinan abad 21. Jadi antara 7 core practices yang didapati daripada Norman's finding, saya telah gabung jalinkan dengan satu elemen penting iaitu contextual intelligence. Maka saya propose model saya adalah 8 elements dengan 35 item. Jadi yang saya propose adalah 35 item. Kemudian di fasa 2 saya telah menjalankan cognitive validation dengan 30 partisipan secara volunteer. Ada juga content validation iaitu kesahan kandungan yang mana melibatkan 5 orang expert. Expert yang saya pilih ini adalah daripada 3 orang daripada pengetua sekolah yang sudah
ada experience 10 tahun ke atas sebagai pengetua, dan juga expert panel ni, professional expert panel ni saya ambil daripada pensyarah universiti, daripada bidang kepimpinan, dan salah satunya adalah daripada Dr. Norman sendiri. Sekarang Dr. Norman telah ditugaskan ke salah satu University of China. Sekarang Dr. Norman berada di China. Dan untuk fasa 3, sebagai pengesahan kepada setiap item yang saya bina, kita telah melalui kesahan konstruk, iaitu saya menjalankan analisis EFA dan juga CFA. Jadi berdasarkan kepada analisis CFA ini dan juga EFA, telah didapati 3 dimensi utamalah, iaitu collegiality, pedagogical support dan juga contextual intelligence. Jadi macam inilah proses-proses pembinaan bagaimana MyKids terbentuk. Jadi saya fokuskan kepada dimensi kecerdasan. Apa itu dimensi ini? Dan apakah teori yang mendasari kepada kecerdasan kontekstual? Jadi merujuk kepada 3 model sebenarnya. Triarchic model daripada Steinberg 1985 yang mengatakan bahawa seorang pemimpin perlu memiliki ataupun mempunyai kebolehan menjana idea baru walaupun berada dalam situasi baharu, dan perlu ada ability untuk sesuaikan dengan situasi tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan semasa kita dalam keadaan dunia rencam ini ataupun kita kata dunia buka kan, jadi bagaimana seorang pentadbir sekolah tu nak adopt dan juga adapt pengurusan ataupun kepimpinan sekolah walaupun semuanya BDR. Sebagai contohnya, bagaimana kita nak memastikan pelajar kita, maksudnya walaupun dalam keadaan yang kita kata BDR ataupun PDPR ni, macam mana kita nak memastikan bahawa anak murid kita itu dapat sama ada dalam akademik ataupun soft skill. Jadi bagaimana kita nak mengurus guru ataupun murid walaupun dalam jarak jauh. Jadi sebenarnya sangat-sangat memerlukan kepada kebolehan yang kita katakan kecerdasan kontekstual ni. Walaupun kita kata kita di rumah, anak-anak murid kita di rumah, jadi bagaimana kita nak create idea, bagaimana kita nak bagi kreatif supaya walaupun dalam keadaan yang berjauhan ini, kita masih dapat tackle student kita masih dapat memastikan student kita ada soft skills ke macam mana. Jadi kita kena kaitkan dengan konteks yang semasa ada pada kita. Sebagai contoh, kita gunakan kelebihan teknologi supaya memastikan bahawa pendidikan kita tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang semakin rencam. Dan model yang kedua yang guna adalah model of sense making daripada Wick et al. 1995 yang mengatakan bahawa kebolehan pemimpin memahami situasi secara holistik. So sebagai seorang pemimpin sebenarnya kita kena pandai scan environment. Kalau dalam pengurusan tu saya belajar kita buat SWOT kan. Okay, kita tengok apakah strength kita, weaknesses kita, opportunity kita dan juga threat yang kita ada. Daripada kita buat environmental scanning itu, so kita akan dapat apakah yang kita boleh atasi kelemahan berdasarkan kepada kelebihan yang kita ada. Jadi dengan ini kita telah melakukan pertimbangan lah, ataupun dalam model ni memang jelas menyatakan bahawa model of sense making. Kita pandai membuat pertimbangan. Contohnya PDPR waktu PKP, melihat kekangan guru dan mengatasi kekangan tersebut. Bagaimana seorang pentadbir apabila guru kita menghadapi masalah untuk contohnya untuk menjalankan PDPR, mungkin ada kelemahan dari segi internet networking kan. Jadi bagaimana seorang pengetua itu bertindak dengan tangkas? Bagaimana dia boleh menghadapi ataupun solve problem guru-guru yang menghadapi internet, masalah internet tu. Jadi saya rasa memang sangat penting dalam keadaan sekarang yang mana kita menghadapi dengan pelbagai dugaan persekitaran kita. Jadi penting sangat elemen kecerdasan kontekstual dalam diri seorang pengetua ini kita bangunkan. Dan terakhir adalah konsep yang dibawa oleh KERS 2008 yang fokus kepada contextual intelligence concept.
Jadi sebenarnya KES ini adalah salah satu daripada rujukan utama saya lah bagaimana elemen-elemen yang saya bangunkan dalam kecerdasan kontekstual ini. Di mana KES telah mengetengahkan bahawa keupayaan dan kebijaksanaan pemimpin dalam mentafsir konteks itu antara elemen yang paling penting dalam kepimpinan abad 21, iaitu pantas bertindak dan membuat keputusan dengan gerak hati, intuitively, dan mengambil kira apa yang sudah, apa yang sedang dan apa yang berlaku. Jadi maksudnya jika kita ada elemen kecerdasan kontekstual ini, kita boleh predik dah apa yang akan berlaku di masa akan datang. Sebagai contoh, kalau sekarang kita menjalankan PDPR dengan perlunya ada digital sumber digital, maka tidak mustahil 2-3 tahun yang akan datang juga kita menggunakan medium yang sama. Kerana bila kita tengok dalam keadaan COVID-19 ni, kita pun tak tahu bila masa ia akan berakhir kan. Ia sebagai pemimpin yang berfikir secara tangkas dan boleh predik apa yang akan datang, so dia dah boleh mengagak ataupun boleh membuat andaian apa yang perlu dibuat untuk masa akan datang. Okey, dan terakhir, ini adalah my clips model yang telah saya bangunkan bersama supervisor saya, Profesor Madya Dr. Faikah binti Tengku Arifin daripada UUM. Kita telah bangunkan model kepimpinan kontekstual yang kita namakan my clips model, dan model ini telah pun saya buat permohonan lah untuk dapatkan hak cipta daripada MyIPO. Jadi saya rasa sekian dulu perkongsian saya. Apakah teori ataupun apakah amalan-amalan yang kita katakan kepimpinan kontekstual sama ada dalam Malaysia dan juga di peringkat international. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Okey, sekali lagi terima kasih Puan Suhaili di atas perkongsian sebentar tadi. Diharapkan apa yang dikongsikan berkaitan dengan kecerdasan kontekstual ini dapat mencetuskan idea dan pemikiran baharu bagi memantapkan amalan kepimpinan pendidikan di negara ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, program CDR Talk Minds On untuk kali ini telah pun sampai ke penghujungnya. Semoga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.